bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa kan bertambah nyata, dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Dengar doa kami. Dengar doa kami. Shalom semua Raja Wali, apa kabar kamu yang ada di rumah pada saat ini? Jadi pada kali ini saya ingin menjemput semua kita untuk terus bergiat di dalam firman Tuhan, terus belajar firman Tuhan. Jangan kita pernah putus asa. Baik kamu di dalam kelompok KMD kamu maupun kamu bersama dengan keluarga pada saat ini. Jadi pada kali ini jangan kita pernah putus asa di dalam keadaan sebegini pun kita terus bergiat di dalam firman Tuhan ya. Kita terus berbakti di dalam firman Tuhan. Kita sama-sama mendoakan agar COVID-19 ini boleh semua dibebaskan supaya semua kita bebas daripada semua PKP, MCO semua.
Right? Jadi pada kali ini saya ingin menjemput seorang pengkhotbah undangan yang sangat luar biasa di dalam menyampaikan firman Tuhan, dan dia mempunyai kerinduan dan hati yang sama untuk mengajar dan mendidik semua anak-anak muda yang ada di dalam gereja kita Raja Wali ini. Right? Jadi pada kali ini semua mesti tahu, semua mesti kenal ini orang, ya, yaitu Pastor Selin. Dia merupakan youth pastor daripada Canada Hill bahasa English. Jadi pada kali ini beliau juga akan menyampaikan firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 9, 1 Samuel pasal 9 dalam bahasa Malaysia. Jadi saya berharap agar semua kita terus melayani Tuhan, agar kita semua terus berbakti kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan dan mendengar firman Tuhan pada kali ini. Mari kita terus menyediakan diri kita untuk berhadapan dengan Tuhan, untuk belajar firman Tuhan, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Right? Jadi mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Segala puji, hormat dan syukur kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan Allah yang bersama dengan kami daripada mula sampai pada akhir. Dan kami percaya juga Tuhan bahwa Engkau tidak pernah leka, Engkau tidak pernah terlelap di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya juga Tuhan, semua kami yang bekerja di supermarket, baik yang dimanapun, di company-company manapun, Tuhan pada saat ini, biar Engkau Tuhan terus menjaga dan melindungi kami ya Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa saat ini ya juga Tuhan, Engkau tidak pernah lelah, Engkau tidak pernah putus bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jadi pada kali ini saya ingin menjemput tim Praise and Worship daripada Raja Wali untuk membawa kita dalam pujian dan penyembahan dan seterusnya kepada firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Selin. Haleluya. Selamat malam semua, kita bertemu lagi kembali. So pada malam ini saya akan membawa firman Tuhan dari petikan 1 Samuel 9. Tapi sebelum kita bermula, mari kita bermula terlebih dahulu dalam doa. So come, let us pray. Allah Bapa di syurga, kami ingin mengucap syukur kerana Engkau adalah Bapa kami dan kami merupakan anak-anak-Mu yang dikasihi. So, apa yang kami minta juga pada malam ini, Engkau akan berbicara kepada setiap hati, dalam setiap minda, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemahaman dan kebijaksanaan Tuhan akan diberikan kepada setiap mereka yang mendengar. Apa yang kami minta setiap kali kami membaca daripada Alkitab atau bertembung dengan firman Tuhan, akan ada perubahan dalam hidup kami di mana kami akan lebih dekat lagi kepadamu, kami akan lebih lagi seperti Yesus. Itu yang kami doakan, setiap mereka yang mendengar firman Tuhan akan ada satu perubahan, akan ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kami di mana kami akan lebih mengasihi Engkau. So ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. So 1 Samuel 9. Saya akan bacakan dari petikan tersebut. Kita akan memula daripada ayat 1. Okay, so anda semua sudah di sana, ada Alkitab lah. So sila bukakan Alkitab. Kita bacakan bersama-sama dari 1 Samuel 9. So ada seorang lelaki yang kaya dan berpengaruh daripada suku Benyamin. Orang itu bernama Kish anak Abel, cucu Zeror daripada keluarga Bechorat, iaitu sebahagian daripada puak Afia. So Kish mempunyai seorang anak lelaki bernama Saul, seorang pemuda yang kacak dan tegap. Saul lebih kacak daripada semua orang di Israel dan juga lebih tinggi. Pada umumnya orang Israel lain hanya sampai ke bahu Saul. So di sini kita diperkenalkan kepada Saul. So Saul dia diperkenalkan sebagai seorang yang tegap, kacak dan tinggi. Tetapi yang peliknya, tidak langsung ada menyatakan tentang kondisi iman dia. So sebagai rupa bentuk dia, perwatakan, watak dia juga tidak dinyatakan, tetapi rupa bentuk dia tegap, kacak dan tinggi dinyatakan, diperkenalkan dalam ayat-ayat ini. So kita teruskan. So yang itu tadi ayat 1 sampai ayat 2. So kita teruskan mungkin serba sedikit latar belakang Israel ketika itu. So tahukah anda dari 1 Samuel 8
telah diperkenalkan, ada sesuatu terjadi di 1 Samuel 8. Israel sebelum itu sebenarnya tiada raja. Okay, langsung tiada pimpinan raja. Israel dipimpin oleh hakim-hakim. So hakim ketika itu ialah Samuel. So masih ingat cerita Samuel dari kecil kita diperkenalkan dalam 1 Samuel. Keseluruhan buku 1 Samuel adalah mengenai apa yang Tuhan kerjakan melalui Samuel. So Samuel merupakan hakim bangsa Israel ketika itu, merupakan pemimpin yang tertinggi dari segi administration, dari segi pengurusan bangsa, pengurusan apa-apa saja sebagai bangsa Israel. Samuel merupakan pemimpin yang tertinggi. So, siapakah Raja Israel ketika itu sebenarnya? Raja Israel adalah Tuhan sendiri. So, itu adalah firman Tuhan sebenarnya yang dia akan menjadikan, dia merupakan raja di atas bangsa Israel. So, the king of Israel at that time is supposed to be God. Alright, so sebelum ini tiada raja, hanya dipimpin oleh hakim-hakim saja. Raja Israel sepatutnya merupakan Tuhan sendiri. Dialah yang memimpin ataupun menjadi raja di atas bangsa Israel. So, kita masuk sekejap saja kepada 1 Samuel 8. Dari manakah semua ini berubah? So, dari sini 1 Samuel 8 ayat 6. So, are you there? Kita buka Alkitab ke 1 Samuel 8 ayat 6. Tapi kalau tak silap saya, kita akan pacarkan juga ke dalam video ini. So, 1 Samuel 8 ayat 6. Tetapi Samuel tidak senang hati sewaktu mereka berkata, berilah kami seorang raja untuk menghakimi kami. Maka Samuel berdoa kepada Yahuwah, iaitu Tuhan. Lalu Yahuwah berfirman kepada Samuel, kabulkanlah segala permintaan mereka. Kerana bukan engkau yang ditolak oleh mereka, sebaliknya, akulah yang ditolak oleh mereka sebagai raja. So, Tuhan sendiri menyatakan di sini, sebenarnya Tuhanlah adalah raja atas bangsa Israel. Tetapi kekerasan Israel meminta seorang raja, Tuhan akur. Dia katakan kepada Samuel, kabulkan saja. Kerana ini permintaan bangsa tersebut. So, itu dari 1 Samuel 8. Dari situlah ubahnya pemimpinan raja daripada, katakanlah, ada peralihan daripada Tuhan kepada raja manusia. Okay? Ketika itu, tapi kenapakah semua itu berlaku? Ada beberapa faktor dia. So, ketika itu Israel ingin seperti bangsa-bangsa lain. So, ketika itu mungkin masa tu Israel sudah ada bangsa sendiri kan. Mereka mungkin lihat bangsa-bangsa yang jiran mereka. So mereka lihat, mereka sendiri fikir, kenapa jiran-jiran kita boleh ada raja manusia ataupun raja, kenapa kita sendiri tidak ada raja? We have to be like them lah. So kadang-kadang spirit yang ingin membedakan kita tu yang we want to be like other people. Kita ingin menjadi seperti orang lain. So inilah yang menjadi naluri bangsa Israel ketika itu. Mereka ingin menjadi seperti bangsa lain. Tidak cukup Tuhan yang menjadi raja mereka. Mereka ingin raja manusia juga. So mereka juga ingin raja mereka sendiri dalam image mereka sendiri. Okay? Tidak cukup bagi mereka Tuhan sebagai raja atau hakim, sebagai pemimpin kerana tiada kegemilangan manusia. So apa yang mereka cari sebenarnya adalah kegemilangan manusia. Kepada mereka Tuhan tak nampak mungkin masa tu Tuhan telah menyelamatkan mereka, dia muncul sebagai awan ketika hari petang, malam merupakan satu pilar api. Tetapi untuk mereka tidak cukup, mereka ingin image manusia. So itu sebenarnya apa yang mereka inginkan, image manusia, kegemilangan manusia. So Saul merupakan calon yang sesuai. Kerana itulah kita diperkenalkan kepada Saul melalui 3 karakteristik ini. Iaitu dia tegap, dia kacak, lepas tu dia tinggi. Kerana ini merupakan ciri-ciri luaran raja yang diinginkan oleh Israel. So God was giving them what they want. Apa yang mereka mahu ialah, kami ingin seorang raja yang nampak dia begitu berdaulat, dia tinggi, dia kacak. So dari segi luaran, inilah apa yang Israel inginkan. Dia nampak glamour. That is what Israel wanted. They wanted glamour. Bukan Tuhan sebenarnya. Mereka hanya mahu glamour saja. So, Saul merupakan calon yang amat sesuai. Dia ngam dengan permintaan mereka. Kita teruskan
dalam ayat kita, ayat 3. Alright. Pada suatu hari, beberapa ekor keldai kepunyaan Kish hilang. Oleh itu dia berkata kepada Saul, bawalah salah seorang hamba bersama-samamu dan pergilah mencari keldai itu. Kemudian Saul dan hambanya menjelajahi kawasan berbukitan Efraim dan kawasan Salisa. Tetapi mereka tidak menjumpai keldai-keldai itu. Kemudian mereka meneruskan perjalanan ke daerah Sahalim, tetapi keldai-keldai itu tidak ada di sana. Mereka mencari pula di wilayah Benyamin, tetapi kedai-kedai itu masih tidak dijumpai. Apabila mereka sampai di daerah Zuf, Saul berkata kepada hambanya, marilah kita pulang. Jangan-jangan ayah lebih cemas memikirkan kita daripada kedai-kedai itu. Okay? So hambanya menjawab, tunggu dulu. Di kota ini ada seorang hamba Allah. Dia sangat dihormati orang kerana apa sahaja yang dikatakannya selalu benar-benar terjadi. Marilah kita pergi berjumpa dengan dia. Barangkali dia dapat memberitahu kita di mana keldai itu. Saul berkata, jika kita berjumpa dengan dia, apakah yang dapat kita berikan kepadanya? Bekal yang kita bawa sudah habis dan kita tidak mempunyai apa-apa untuk diberikan kepada hamba Allah itu, bukan? So, dari sini, cerita sekarang betul-betul bermula. Kehilangan keldai-keldai lah yang akan membawa Saul bertemu dengan Samuel. Okay? Perkara yang dianggap biasa, kadang-kadang perkara yang dianggap biasa, ialah yang Tuhan akan gunakan untuk perkara yang luar biasa. So ketika cerita ini bermula, keldai-keldai Kish telah hilang. So Saul dengan hamba dia mencari keldai tersebut. Tetapi ketika itu mereka langsung, Saul tidak pernah bertemu dengan Samuel ketika itu. They are strangers. Mereka langsung tidak kenal mengenali. Okay? So, inilah di mana detik cerita itu bermula. Kehilangan keldai-keldai tersebut yang akan memulakan pertemuan Saul dengan Samuel. Karena bila Saul bertemu dengan Samuel, akan terjadi sesuatu nanti. So, perkara yang mungkin kadang-kadang kita nampak seperti biasa sahaja, kadang-kadang Tuhan boleh gunakan untuk perkara yang luar biasa. So ini adalah pekerjaan Tuhan. Dia boleh gunakan sesuatu yang kita lihat sebagai biasa untuk pekerjaan yang benar-benar luar biasa. Okay? So kita teruskan ayat 8. Hamba itu menjawab, saya mempunyai sekeping wang perak. Saya boleh memberikan wang ini kepada hamba Allah itu supaya dia dapat memberitahu kita di mana kedai itu. Baiklah, jawab Saul, marilah kita pergi. Lalu mereka pergi ke kota tempat hamba Allah itu tinggal. Ketika mereka mendaki bukit menuju ke kota itu, mereka berjumpa dengan beberapa orang gadis yang hendak menimba air di perigi. Mereka bertanya kepada gadis-gadis itu, adakah pelihat itu berada di kota? Pada zaman itu, seorang nabi disebut sebagai pelihat. Oleh itu, apabila seorang hendak menanyakan sesuatu kepada Allah, mereka berkata, marilah kita pergi kepada pelihat. Ada, jawab gadis-gadis itu, dia baru saja berjalan mendahului kamu. Jika kamu cepat, mungkin kamu boleh menyusul dia. Sebaik saja kamu sampai di kota, kamu akan menjumpai dia. Dia baru ngam-ngam. Okay? Dia baru datang ke kota kerana pada hari ini rakyat akan mempersembahkan korban di atas mazbah di bukit. So, perkara ini sepertinya telah diatur. Ngam-ngam cun-cun. Nabi Samuel ataupun Samuel berada di kota ketika itu. Pada hari yang biasa dia tidak akan ke kota, okey? So para jemputan tidak akan makan sebelum dia datang. Kerana dia mesti memberkati korban itu dahulu. Jika kamu pergi sekarang, kamu akan sempat menjumpai dia sebelum dia mendaki bukit untuk makan. So, sekarang kita masuk sekejap. Kita akan ambil masa sekejap untuk menganalisis sesuatu. Iman Saul dan bangsa Israel. So, peliknya, tadi kita lihat kan, mereka hilang keldai itu, terus dia fikir, kita pergi jumpa dengan Nabi Allah. Kemungkinan besar, dia tahu di mana kerana dia adalah seorang pelihat. Tahukah kamu, sebenarnya ketika itu menjadi lazim, hakim seperti Samuel, ataupun Nabi seperti Samuel, yang sepatutnya memimpin bangsa, pemimpin yang tertinggi tersebut untuk lebih dekat kepada Tuhan. So fungsi dia adalah untuk mendekatkan bangsa tersebut kepada Tuhan. Dilihat seperti ahli nujum sahaja. Benar-benar hilang, perkara yang remeh-temeh, hakim, pelihat yang dicari. Bukan untuk mendekati Tuhan, tetapi mempergunakan Tuhan dalam menyelesaikan masalah sahaja. So itu menjadi lazim ketika itu.
sesuatu hilang, kita carilah pelihat kerana dia dapat lihat dalam segi rohani. Dia dapat berhubung dengan Tuhan. So kita dapat mencari benda-benda yang hilang. Kadang-kadang tak salah kita bertanya kepada Tuhan. Tetapi ketika itu agenda mereka ataupun isi hati mereka, apa yang mereka inginkan sebenarnya hanya untuk mempergunakan Tuhan sahaja. Yang paling penting, sebenarnya tiada langsung penyembahan dan kasih sebenarnya terhadap Tuhan. Mereka hanya gunakan Tuhan untuk membuat kehidupan mereka sendiri lebih selesa saja. Hilang kalau hilang memang susah kan? Ada kesusahan. So siapa yang dapat menolong kami dalam kesusahan ini? Tuhan. So Tuhan dijadikan seperti aksesori. Kamu tahu apa arti aksesori kan? Kita pakai kita pakai anting-anting, kita pakai jam. Sebenarnya kita boleh hidup tanpa anting-anting dan jam ni, betul. Tapi kita pakai juga kerana dia menjadi aksesori. Kita pakai, lepas tu ada fungsi lah. Kita tengok jam, kita tahu masa dan sebagainya. Tetapi jam dengan anting-anting ni, kalau kita tak pakai, kita tak mati. Betul. Alright, so ini bukan dasar mati dan hidup. So Tuhan dilihat seperti aksesori saja. Dan bukan dasar hidup dan mati kita. Bukan oksigen kita. Sepatutnya Tuhan dilihatkan sebagai oksigen kita. Dasar hidup dan mati kita. Tetapi lazimnya praktis mereka ketika itu, budaya mereka ketika itu ialah, saya hilang benda, saya pergi jumpa dengan Nabi Tuhan untuk tengok, lihat di mana benda hilang itu. So Tuhan hanya sebagai aksesori, bukan dasar hidup dan mati. Ini sudah salah. Sesuatu perkara yang sepatutnya tidak terjadi kepada bangsa Israel yang telah menyaksikan keselamatan Tuhan kepada mereka sebagai bangsa, yang menyelamatkan mereka sebagai hamba abdi, yang menyusul mereka menerusi lautan yang dipisahkan dua. Perkara yang luar biasa ini, Tuhan itu dijadikan aksesori. Dia bukan lagi seperti Tuhan yang layak menerima segala pujian, yang layak menerima segala penyembahan. Kalau kita find ourselves, kalau kita berada di tempat seperti itu di mana kita lihat Tuhan hanya sebagai aksesori, sesuatu yang kurang wajar telah terjadi. Kerana Tuhan bukan aksesori. Dia layak menerima segala pujian, segala penyembahan. So dasar bangsa ataupun lazim ataupun praktis bangsa Israel ketika itu telah lari daripada apa yang sepatutnya. Bangsa tersebut sepatutnya menjadi model, sepatutnya menjadi contoh di mana bagaimanakah satu bangsa boleh menjadi dekat kepada Tuhan yang mencipta segala-galanya. Tuhan yang menjadi pencipta segala-galanya tidak boleh dijadikan sebagai aksesori sahaja. Dia adalah dasar hidup dan mati bangsa tersebut. So, itu budaya mereka ketika itu. Saul juga telah terpengaruh. Kerana itulah budaya yang dia dibesarkan. Okay? So, oleh itu kita sambung dengan ayat-ayat kita. Oleh itu, ayat 14. Saul dan hambanya pergi ke kota. Ketika mereka masuk pintu gerbang, mereka berpapasan dengan Samuel yang sedang berjalan menuju ke tempat ibadat di bukit. Sehari sebelum itu Tuhan telah berfirman kepada Samuel. Esok pagi kira-kira waktu begini, Tuhan telah berfirman kepada Samuel sebelum itu, okay? Esok pagi kira-kira waktu begini, aku akan mengutus seorang lelaki daripada suku Benyamin berjumpa dengan engkau. Lumurilah kepalanya dengan minyak sebagai tanda untuk melantiknya sebagai raja umatku Israel. Dia akan membebaskan umatku daripada orang Filistin. Aku sudah melihat penderitaan umatku dan aku sudah mendengar tanggisan mereka minta tolong. Dalam ketika Tuhan ditolak sebagai raja Israel, dari sini, dari ayat 16, kita boleh melihat hati bapa Tuhan kita. Dia masih mengatakan, saya melihat penderitaan umatku dan saya akan menolong mereka. Ini adalah hati Tuhan kita sebagai bapa yang tidak akan berubah. Kemungkinan besar kita yang menolak dia, tapi dia tidak akan pernah menolak kita. Itu Tuhan bapa kita. So, kita kembali kepada Samuel sejenak. Dari sini, dari ayat 15, kita tahu yang Tuhan telah berfirman kepada Samuel sehari sebelum itu. Sesuatu tentang Samuel. Dia bukan orang yang sempurna lah, okay? Dia ada kelemahan dia sendiri. Dua orang anak dia yang dilantik sebagai hakim tu ternyata
menjadi hakim yang memang tidak berkenan dengan Tuhan. Okay? So, ini merupakan anak kepada Samuel. So, Samuel memang ada kelemahan dia. Tetapi, apa yang bagus dengan Samuel ialah dia seorang yang terbuka dan sensitif kepada suara Tuhan. Tuhan berbicara dengan terbuka kepada Samuel dan Samuel juga akur. Ini hati Nabi Samuel. Okay? So, the next one, 17, ayat 17. Apabila Samuel nampak Saul, Tuhan berfirman kepadanya, inilah orang yang kukatakan itu. Dia akan memerintah umatku. Wah, cuba kamu fikirkan, hubungan Samuel dengan Tuhan begitu intim sampai dia boleh dengar apa yang Tuhan katakan. Sementara itu Saul menghampiri Samuel dekat pintu gerbang. Lalu bertanya, maaf Tuan, di manakah rumah pelihat itu? Samuel menjawab, hai, sayalah dia. Pergilah mendahului saya ke tempat ibadat di bukit, kerana pada hari ini kamu akan makan bersama-sama saya. Esok pagi saya akan menjawab segala pertanyaan kamu. Setelah itu bolehlah kamu pulang. So, dari sini, melalui pekerjaan luar biasa Tuhan, melalui perancangan Tuhan, Saul menghampiri banyak-banyak orang di kota tu, banyak-banyak orang di gerbang tu. Orang yang Saul menghampiri ialah Samuel sendiri. So, Saul menghampiri Samuel. Begitu luar biasa perancangan Tuhan. Dia yang menjadikan sesuatu. Sebenar-benarnya tiada batas dalam pekerjaannya. So ini, walaupun Saul kemungkinan besar tidak mempunyai iman yang kuat dalam Tuhan, tetapi Tuhan masih menggunakan situasi tersebut untuk menjadikan perancangan dia. Okay? So, seterusnya, ayat 20. Jangan khawatir. So ini Samuel teruskan. Jangan khawatir tentang keldai yang hilang 3 hari dahulu. Keldai-keldai itu sudah dijumpai. Lagipun yang paling diingini oleh umat Israel ialah kamu. Kamu dan keluarga bapakmu. Saul menjawab, tapi saya ini daripada suku Benyamin. Suku yang terkecil di Israel dan keluarga sayalah yang paling tidak penting dalam suku ini. Mengapa Tuhan berkata begitu kepada saya? Tapi sebenarnya keluarga dia tu sebenarnya kaya sangatlah. Okay. Kemudian Samuel mengajak Saul dan hambanya ke dalam sebuah ruangan yang besar. Samuel memberikan tempat yang utama kepada mereka di hadapan para jemputan yang berjumlah kira-kira 30 orang. Samuel berkata kepada tukang masak, hidangkanlah daging yang akan ku berikan kepadamu, yang akan ku suruh kamu simpan. Kemudian tukang masak membawa daging terbaik daripada daging paha, lalu menghidangkannya kepada Saul. Samuel berkata, inilah bahagian yang sudah aku simpan untukmu, supaya kamu dapat makan bersama-sama para jemputan yang lain. Silalah makan. Oleh itu, Saul makan bersama-sama Samuel pada hari itu. Selepas itu, mereka pergi dari tempat ibadat lalu masuk ke kota. Saul diberikan tempat tidur di atas bumbung rumah, lalu dia tidur di situ. Kita teruskan ayat yang terakhir ni. Sudah nak masuk ayat yang terakhir. Apabila fajar menyingsing, Samuel memanggil Saul yang berada di atas bumbung rumah. Bangunlah, katanya, saya hendak menghantar kamu pergi. Saul bangun, lalu berangkat bersama-sama Samuel. Ketika mereka sampai di pinggir kota, Samuel berkata kepada Saul, suruhlah hambamu berjalan dahulu. Kemudian hamba itu pergi dan Samuel berkatalah, berhentilah di sini sebentar, aku hendak memberitahukan firman Allah kepadamu. So, ayat petikan kita sampai ke ayat 27 saja. Dalam 1 Samuel 10, kita akan lihat penambalan Saul sebagai raja, di mana Samuel melumuri dia dengan minyak zaitun. Okay? So ini menjadi simbol yang Saul akan menjadi raja pertama bangsa Israel. So yang itu 1 Samuel 10, yang itu kita simpan untuk minggu depan. So untuk minggu ini, di mana kita berhenti ialah kita lihat, tadi saya sudah beritahu sebab sedikit tentang latar belakang Israel, apa yang berlaku dan sebagainya. Dan Saul dari segi luaran, dia memang nampak ngam betul-betul jadi raja bangsa Israel. Tapi yang peliknya, langsung tidak memperkatakan iman dia. So, nanti selepas kita bacakan 1 Samuel, kita akan lihat lebih lagi tentang iman Raja Saul ini. Dan sebenarnya, apa yang Tuhan inginkan daripada bangsa Israel ialah satu perkara, iaitu penyembahan mereka yang setulus-tulusnya, seluruh hati mereka, seluruh hidup mereka, seluruh jiwa mereka. Tetapi perkara buruk yang telah berlaku di dalam bangsa Israel ketika itu ialah Tuhan telah dijadikan sebagai aksesori, bukan lagi dasar hidup mereka.
Saul dibesarkan dalam keadaan tersebut. So dalam pemikiran dia, dalam apa yang dia anggapan dia kepada Tuhan juga sama. Tuhan adalah, saya cari Tuhan ketika saya ada masalah. Saya pergi lihat pastor-pastor gereja ataupun saya jumpa dengan mereka yang menjadi pemimpin gereja untuk menyelesaikan masalah saya. Tetapi seterusnya masalah tersebut selesai, tiada perubahan. Tiada perubahan hati, tiada perubahan dari segi hidup kita, karena itu yang kita inginkan, hanya Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Tetapi kita lihat dari sini, mungkin soalan dia ialah, itukah perancangan Tuhan sebenar-benarnya? Kita ingat kembali, sebenarnya raja untuk bangsa Israel ketika itu sepatutnya Tuhan. Tapi Tuhan berikan mereka raja manusia kerana mereka berkeras-keras minta raja manusia. Mungkinkah itu menggambarkan kadang-kadang perhubungan kita dengan Tuhan? Kita tak boleh tunggu perancangan Tuhan, ataupun kita kurang yakin dengan perancangan Tuhan. So kita keras-keras mahukan sesuatu. Keras-keras kita mahukan sesuatu. Dan Tuhan berikan juga. Kadang-kadang Tuhan akur kerana mungkin kita begitu berkeras, dan Tuhan sebagai bapa, bukannya Tuhan tu lemah, tetapi ini adalah kasih Tuhan kepada kita. So Tuhan berikan, tapi kadang-kadang apa yang dia diberikan itu bukannya perancangan sempurna untuk kita. We got second best instead of the best because we cannot wait. Tapi perancangan Tuhan untuk kita adalah sempurna. So persoalan untuk kita hari ini ialah, mungkinkah kita keras-keras begitu kerana dalam hati kita rasa Tuhan tidak cukup untuk kita. We want God and more. We want Jesus plus something. Kenapa? Kerana mungkin kita lihat, jiran kita ataupun kawan-kawan kita ataupun mereka yang kita kenali, hidup mereka macam best lah. Hidup mereka lebih best daripada kita. Mereka dapat apa yang mereka mahu dan sebagainya. So ada timbul rasa ketidakpuasan. So kemungkinan besar itulah di mana sesetengah kita berada. Tuhan tidak cukup untuk kita. So kita berkeras-keras mahukan sesuatu. So adakah Tuhan cukup untuk kita? So ini mungkin persoalan dia untuk setiap kita. Percayakah kita, kalau kita rasa Tuhan tidak cukup, kita akan tidak percaya yang perancangannya untuk kita tu sebenarnya perfect ataupun sempurna. Adakah hati kita puas dengan pimpinannya? So ini persoalan yang saya ingin berikan kepada kita. So Tuhan begitu mengasihi kita dan dia bijaksana dan maha tahu apa yang kita perlukan. Dia fasih dengan keinginan isi hati kita juga. Mengikutinya dan terus mengikutinya merupakan pilihan yang terbaik kita akan buat untuk hari ini dan untuk selama-lamanya. Saya bukan duduk di sini untuk mengatakan setiap isi hati kita tu, setiap apa yang kita inginkan itu sebenarnya tidak bagus. Mungkin ada yang sini ingin berkahwin. Itu keinginan yang bagus tu. Tetapi berkahwin dengan siapa? Alright? Itu juga satu persoalan dia. Kerana keinginan untuk bersama dengan seseorang itu datangnya daripada Tuhan. Kerana kita dicipta untuk mempunyai hubungan dengan orang lain, kan? Kita ingin intim dengan orang lain. So, keinginan tu tidak salah. Tetapi, di manakah kita bawa keinginan tu? Adakah kita membawa dia dalam doa dan kita percaya yang Tuhan faham isi hati kita dan dia akan beri pada masa yang betul, pada masa yang sesuai dan orang yang paling sesuai. So itulah dasar dia. Adakah kita betul-betul percaya yang perancangan dia itu sempurna? So inilah yang mungkin 1 Samuel nyatakan. Adakah kita betul-betul percaya yang perancangan dia itu sempurna? Tidak salah mempunyai keinginan, tetapi ke manakah atau kepada siapakah kita bawa keinginan tersebut? So, soalan daripada petikan kita. Kerana ini merupakan satu soalan yang saya juga bertanya ketika saya baca. So, adakah penabalan Saul sebagai raja pertama Israel itu tidak dalam perancangan Tuhan? So, sebenarnya ketika itu hati bangsa Israel sudah berubah. Okay? Tuhan seperti bapa terluka atas permintaan keras anak-anaknya. Tetapi dia tetap memberi dan juga mengatur. Bukan saja dia beri, tapi dia juga mengatur.
kerana rancangan dan kehendaknya akan jadi juga. So, ada satu petikan dalam Kejadian di mana Yosef ketika tersebut dia telah menjadi pemimpin kedua tertinggi Mesir. Lepas tu dia berkata-kata dengan abang-abang dia, apa yang kamu rancangkan untuk kejahatan, Tuhan telah gunakan untuk kebaikan. So, hati Tuhan memang, perancangan Tuhan akan masuk juga ke dalam kebaikan. Tetapi persoalan dia ialah Tuhan itu baik. Tapi persoalan dia ialah adakah kita percaya Tuhan itu baik. So, ini merupakan tanggungjawab kita ataupun bahagian kita. Tuhan telah melaksanakan bahagian dia. Dia sebagai bapa yang tidak akan meninggalkan kita. Dia akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa bagi pihak kita. Itu bahagian Tuhan. Tetapi bahagian kita bertanya, adakah isi hati kita ingin mengagungkan Tuhan? Adakah kita ingin melihat Tuhan diagungkan sebagai Tuhan di atas segala-galanya? Itu bahagian kita tu. Isi hati kita. So, yang seterusnya, artinya, bolehkah saya membuat apa saja dan kehendak Tuhan tetap terjadi? Ini advice saya, ataupun ini bukan saja advice, ini adalah daripada Alkitab sendiri. Apa yang kita harus buat sebagai anak Tuhan ialah kita harus jaga hati kita sendiri. Tuhan dalam kasih-Nya tidak akan meninggalkan kita, tetapi setiap pilihan hidup kita akan memberi kesan kepada hati kita. Adakah pilihan kita itu atas dasar keagungan diri sendiri, atau kita benar-benar bersukacita memberi keagungan kepada Tuhan? Tuhan sepatutnya merupakan dasar sukacita kita yang sepenuhnya. Pastikan apa ini bahagian kita ni. Pastikan hati kita tidak tuli kepada suara Tuhan. Perbezaan antara Saul dengan Samuel. Samuel, walaupun dia mempunyai kelemahan dia, tetapi dia merupakan orang yang sensitif kepada suara Tuhan. Dia tidak tuli kepada suara Tuhan. Ini adalah saranan kepada setiap kita. Kita sepatutnya menjadi orang yang tidak tuli kepada suara Tuhan. Tahukah kita apa kehendak Tuhan? Sebagai anak-anak dia, kita harus tahu dari manakah dia berbicara kepada kita dalam hati kita. Dia akan memberikan kita shalom dia kalau sesuatu keputusan itu betul. So, jangan pergi ke sesuatu tempat, jangan membuat satu pilihan di mana tidak ada dasar shalom Tuhan dalam tersebut, ataupun dasar aman. Dia akan memberikan kita kedamaian. So, sebagai anak Tuhan, dalam segala keputusan kita, di manakah ataupun siapakah kita telah membawakan pilihan tersebut. So, inilah yang saya ingin tinggalkan kepada kita semua daripada 1 Samuel 9. Jangan kita katakan, setiap apa yang kita buat ni memang sudah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan tu kehendak Tuhan. Tapi adakah kita benar-benar telah mencari kehendak Tuhan? Itu persoalan dia. Jangan kita gunakan itu sebagai ayat, sebagai kebenaran. Itu bukan kebenaran tu. Kita gunakan, memang ini kehendak Tuhan. Tetapi adakah kita telah mencari dalam Alkitab? Adakah kita telah membawa dalam doa? Adakah kita telah berdoa bersama dengan pemimpin kita dan meminta dengan mencari wajah Tuhan bersama-sama? Kita sebagai umatnya sebenarnya telah disarankan untuk mencari wajahnya dalam setiap perkara. So, question here is, did we do that? Did we do that? Jangan katakan saja ini kehendak Tuhan. We boleh guna perkataan tersebut sampai akhir hidup kita, yang ini adalah kehendak Tuhan, ini adalah kehendak Tuhan. Tapi sebenarnya kita memang jauh sudah daripada kebenaran. Okay? So, kita sebagai umat Tuhan, 1 Samuel 9. Memang apa saja yang terjadi, perancangan Tuhan, kehendak Tuhan akan terkabul juga ataupun terjadi juga. Tetapi kita sebagai umat dia, anak dia, we need to look for him. Jangan kita gunakan itu sebagai alasan. Okay? Jangan kita keraskan hati kita, dan satu hari nanti kita akan sampai di satu tempat di mana di mana salah itu betul dan betul itu salah. Kenapa? Karena setiap keputusan kita telah membawa kita jauh daripada kebenaran. So,
pegang kebenaran tu, tahu apa kebenaran Tuhan, tahu apa kehendak Tuhan melalui Alkitab, melalui doa. Jangan tuli kepada suara Tuhan. Submit to your leaders, berdoa bersama-sama dengan pemimpin anda. Jangan tapuk, jangan tapuk apa yang pilihan yang kamu ingin buat. Kamu ingin tapuk kerana kamu tahu tu itu tidak benar. Kamu tahu itu salah. So kamu ingin tapuk kerana kamu tahu itu salah. So jangan tapuk. Bawa ke dalam doa, kongsikan dengan orang yang benar-benar boleh membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Because ini sebenarnya apa yang, kalau tidak hati kita akan betul-betul tuli. Senang saja hati kita tuli ini kerana kita manusia. Okay? So malam ini yang saya ingin berkongsikan bersama dengan anda semua. Saya harap anda memang diberkati, kerana saya sendiri juga amat diberkati dan amat ditusuk dengan firman Tuhan daripada 1 Samuel 9. So janganlah kita keraskan hati kita dan jangan kita gunakan kekerasan kita sebagai alasan. Oh, memang saya sudah cari Tuhan tu, dia sebenarnya akan cakap macam tu. Betulkah? Ataupun itu kamu saja tu. Okay? So saya akan mengakhiri perkongsian saya pada malam ini dengan membawa kita semua dalam doa. Boleh kan? So, mari kita doa sama-sama, okay? Tuhan Allah Bapa di syurga, sekali lagi kami dengan rendah hati menghampirimu. Bukan kerana ketakutan, tapi kerana tahu yang kamu ini mengasihi kami dalam apa saja situasi. So, kasih-Mu lah yang merendahkan hati kami dan kasih-Mu lah yang betul-betul membawa kami kepada satu tempat di mana Engkau sememangnya sukacita kami. So apa yang saya doakan untuk setiap mereka yang mendengar, setiap individu di mana saja mereka berada, di keluarga mereka, mereka balik ke tempat kerja mereka dan sebagainya. Biar mereka tahu siapa diri mereka dalam-Mu. Biar mereka tahu yang Engkau sememangnya cukup untuk mereka dalam apa saja yang mereka perlukan. Biar mereka jangan takut untuk meminta daripada Engkau sebagai bapa dia, apa saja perkara, apa saja pilihan yang diperlukan. Biar hati mereka jangan tuli dan jangan keras. Hati kami biarlah dia berdegup, biarlah dia lembut setiap hari untuk-Mu. Dan kami percaya dengan sepenuh hati yang perancangan Engkau untuk setiap kami adalah sempurna sepenuh-penuhnya. So we thank you and we love you. In Jesus' name. Amen. Nah, semua pasti diberkati, betul? Semua pasti sangat-sangat rindu dan haus akan firman Tuhan. Daripada kali ini, jangan kita pernah bebas, jangan kita pernah memilih kemanusiaan seperti mana yang sudah disampaikan oleh Pastor Selin. Jangan kita memilih apa yang dunia lihat, tetapi kita memilih apa yang Tuhan lihat, apa yang Tuhan perhatikan. Dan di sini kita lihat bahawa Tuhan sangat-sangat memperhatikan orang Israel. Dan di sini juga kita lihat bahawa Tuhan juga akan melaksanakan apa kehendak anak, iaitu Israel sendiri. Walaupun dia seperti tidak bagus, tapi Tuhan juga tetap melaksanakan apa yang sudah ada. Right? Jadi mari kita terus bergiat dan melihat dan memandang Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin ada di antara kita bergumul bagaimana untuk memilih pasangan. Kita berdoa kepada Tuhan. Mungkin dia ada di antara kita bergumul bagaimana untuk memilih pekerjaan yang baik. Mungkin ada di antara kita struggle, tapi kita kena berpandang dan melihat Tuhan sebagai pencipta kita, sebagai seorang pengurus yang baik di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristian. Jangan lepaskan peluang untuk melihat dan belajar dan meratapi apa yang Tuhan telah beritahu kepada kita. Jadi pada kali ini, jangan kita pernah lepaskan peluang yang ada untuk terus menerus di dalam melaksanakan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Jadi terima kasih kepada Pastor Selin yang telah membawa kita di dalam firman Tuhan dan setiap Present Worship Team daripada Raja Wali. Terima kasih kerana kesetiaan kamu di dalam melayani Tuhan. Jadi saya berharap melalui ini semua kita terus diberkati, semua kita terus memandang dan melihat Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita.
Okay? Walaupun kita masa kini kita belum ada waktu dan masa dan tempat yang sesuai untuk kita beribadah kepada Tuhan, tapi itu tidak menjadi masalah kepada kita untuk tidak datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, melihat Tuhan dan terus memandang Tuhan sebagai orang yang mengurus kehidupan kita. Jadi pada kali ini, ayo mari kita terus bersemangat. Pantang mundur kecuali operasi, ya. Alright. Jadi terima kasih kepada setiap kamu yang setia bersama dengan semua kita di dalam ibadah online kita. Dan saya berharap juga agar semua kita terus diberkati lewat dari pengungsian firman Tuhan, lewat daripada pujian penyembahan telah disampaikan sebentar saja tadi. Dan saya berharap kita akan berjumpa di minggu depan di waktu dan channel YouTube yang sama. Tuhan memberkati.